Okay, pandangan saya tentang e-sports ni. E-sports ni satu industri yang sangat besar. Kalau di Malaysia, e-sports ni semakin berkembang dan akan terus berkembang di masa akan datang. Saya rasa nak kongsi apa yang saya rasa tentang e-sports ni. Pertama, boleh ke sukan e-sports ni dijadikan sebagai kerjaya? Sebab kalau kita banding dengan sukan-sukan yang lain seperti sukan badminton, bola sepak, squash ataupun sebagainya, dengan sukan e-sports ni, atlet e-sports ni pun dipanggil profesional disebabkan mereka ni juga dibayar untuk wakil tim diorang ni. Dan sama juga macam atlet lain yang dibayar oleh persatuan ataupun dibayar oleh Majlis Sukan Negara untuk berlatih. Jadi dari segi hadiah kemenangan pula, kalau kita tengok memang sports ni tak ada kurangnya dengan sukan-sukan lain macam badminton. Kalau tengok jumlah hadiah kemenangan tu memang sangat besar, ada yang boleh mencecah jutaan ringgit. Atlet e-sports yang dekat Malaysia ni yang popular macam Bushi, Mid1 dengan Xnova ni yang dah pun berjaya menjana pendapatan sebagai atlet profesional e-sports. Yang saya tengok apa cabaran e-sports ni, mungkin dari segi persepsi yang negatif. Ada orang kata e-sports ni bukanlah betul-betul sukan sebab dia tak melibatkan aktiviti, dia tak melibatkan fizikal. Jadi ada juga yang kata diorang ni tak patut dipanggil atlet sebabkan main game saja. Atlet e-sports ni bermain secara kompetitif untuk dapat untuk menang dan untuk dapat hadiah, untuk dapat trofi. Tapi saya rasa mungkin ramai parents yang dekat luar sana yang dah mula terima sukan e-sports ni. Mungkin ada anak diorang yang sekarang ni terlibat secara profesional untuk e-sports. Jadi mungkin mereka nampak, mungkin parents ni dah nampak yang sukan e-sports ni sebenarnya boleh jadikan sebagai sukan yang boleh keluar untuk mewakili negara macam sukan-sukan lain. Kalau kita tengok di sukan SEA tahun lepas di Filipina, sukan e-sports ni dipertandingkan di sukan SEA, dan kita tak tahu untuk masa akan datang ni mungkin sukan e-sports ni boleh dimainkan di peringkat yang lebih tinggi. Dan yang next, macam mana kalau sukan e-sports satu hari nanti dipertandingkan di sukan Olimpik? Kalaulah, ini sebab banyak faktor dan kriteria yang perlu ada untuk sesuatu sukan tu dipertandingkan di sukan Olimpik. Apa yang saya nampak ialah sukan yang berpotensi tinggi dari segi audience. Global audience dia cecah lebih 300 juta memang potensi, dan saya rasa banyak sponsors. Untuk sukan tu berada dalam Olimpik, penyertaannya mesti ramai untuk lelaki dan untuk wanita, dan dimainkan di banyak negara, dan banyak lagi kriteria lain. Dia pun perlu undi juga untuk berada di dalam sukan ni, dalam Olimpik, dan salah satu dia juga sukan tu mesti diiktiraf oleh International Olympic Committee IOC ni. Antara sukan yang diiktiraf oleh IOC tetapi tak dimainkan di sukan Olimpik, yang tak dipertandingkan di sukan Olimpik, macam sukan wushu, squash, bowling ni antara sukan yang tak ada yang diiktiraf oleh IOC tetapi tak dipertandingkan di sukan Olimpik. Jadi kalau korang nak tahu, surfing buat pertama kali akan dipertandingkan di Sukan Olimpik Tokyo yang sepatutnya tahun ni tapi ditunda disebabkan Covid. Saya kata tak ada yang mustahil. Buat masa ni, dalam artikel yang saya baca, Presiden IOC tu kata e-sports ni tak akan ada dalam Olimpik, tetapi tentu dalam statement tu juga ada mengatakan yang e-sports can be considered a sporting activity. E-sports ni ada audience ataupun penonton yang ramai, terutamanya golongan muda ni. Jadi mungkin ini boleh jadi satu faktor untuk dipertimbangkan di sukan Olimpik. Tapi kita tak tahu, benda ni susah nak cakap. Sukan yang dah lama pun, sukan yang dah lama macam bowling, squash yang dah bertahun-tahun cuba untuk masuk Olimpik pun tak dapat lagi. Lagi satu, dalam artikel yang saya baca juga, IOC kata Olimpik ni tak
e-sports ni tak sesuai untuk berada dekat Olimpik sebab dia ada unsur violence, dan ini bertentangan dengan Olimpik punya values. Unsur violence yang dimasukkan ialah games yang dipanggil killer games ni, ataupun yang tema-tema bunuh orang ni tak sesuai untuk Olimpik. Ada sukan yang boleh diterima macam FIFA, macam NBA 2K. So ini antara yang boleh dipertimbangkan yang boleh dipertimbangkan untuk masa akan datang. Misalnya sukan ni tak ada dalam Olimpik pun tak ada masalah juga, disebabkan e-sports ni dah boleh buat kejohanan dorang sendiri. Macam contoh The International yang audiens dia ramai dan ditawarkan prize money yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada apa yang orang akan dapat dalam apa yang orang dapat sekiranya menang dekat Olimpik. Ini hanya perkongsian dan pendapat saya secara peribadi, apa yang saya tengok, dan sebab saya sendiri pun dulu bekas atlet. Mungkin next video saya nak buat pasal sukan saya sendiri, sukan terjun, tentang masa depan sukan terjun di Malaysia. Okey, terima kasih.